nawaitu ta'allu wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkata Al-Allamah Al-Mufassir Al-Muhaddis Ar-Rabbani Abdullah Sirajuddin Al-Husaini dalam kitab dia Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah perkataan dia wa qala Al-Hafiz Ibnu Katsir. Sekarang kita dok kecek mengenai khutbah Nabi. Khutbah yang pertama Nabi berkhutbah apabila Nabi sampai ke kota Madinah. Katanya Al-Imam Baihaqi, khutbah yang pertama Rasulullah berkhutbah ketika mana ia sampai di kota Madinah. Katanya riwayat banyak. Salah satunya riwayat daripada Abi Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Berkata dia, khutbah yang pertama Rasulullah apabila Rasulullah sampai di kota Madinah, iaitu Rasulullah kata, amma ba'du, wahai manusia, dahulukanlah amalan soleh untuk diri kamu. Dahulukan amalan kebaikan untuk diri kamu. Sekalipun kamu duduk atas muka dunia, hantarkanlah amalan kebajikan kamu untuk selamat kamu di hari akhirat. Faqaddimu li anfusikum, atta dulu amalan kebaikan. Lepas ni diri kamu pula akan pergi kepada alam akhirat, atta dulu amalan supaya kamu selamat. Sesungguhnya manusia akan tahu demi Allah, manusia akan meninggal semua binatang-binatang ternak dia, semua harta-harta dia, dan dia akan bertemu dengan Allah Ta'ala, yang mana manusia akan bertemu dengan Allah dengan tidak ada terjemuh, yakni kita sore-sore akan bertemu dengan Tuhan kita. Tuhan akan tanya, Tuhan sendiri akan tanya kita. Maka katanya dalam hadis, Nabi kata, apabila Allah Ta'ala bertanya kepada seorang hamba dia, tidakkah datang kepada kamu rasul-rasul kami, nabi-nabi kami, dan dia sudah menyampaikan semua ajaran-ajaran kepada kamu. Maka aku telah beri kepada kamu harta, dan aku lebihkan kepada kamu apa yang kamu hadapi, apa yang kamu beri kepada Allah Ta'ala, apa yang kamu beri amalan kamu untuk kebaikan kamu. Ambo atadah Nabi, ambo atadah harta, ambo buidah kelebihan banyak. Gapo dia hak musrah kepada Allah Ta'ala untuk kesenangan kamu hari akhirat. Maka apabila Allah Ta'ala bertanya lagu tu, maka hamba tu akan paling. Dalam hadis ni khutbah kata, yaminan wa shimala. Hamba tu akan paling kanan kiri. Apa kanan kiri, maka dia tidak melihat sesuatu kecuali di hadapan dia neraka Jahannam. Depan neraka Jahannam nampak lu api. Apabila Tuhan tanya lagu tu, dia nak tengoklah sain dia ke, gu dia ke. Tak. Kita seorang-seorang. Tak ada terjemuh. Direct kita dengan Allah Ta'ala. Maka katanya Nabi, apabila kamu tengok lagu tu, apabila Tuhan tanya kepada kamu, dan apabila kamu rasa bimbang, kamu paling kanan kiri semua neraka Jahannam, maka katanya Nabi, kalau kamu mampu ketika hidup atas muka dunia nak jaga muka kamu daripada api neraka, maka sekalipun dengan sebelah buah tamak, maka kamu buat. Katanya Nabi, jagalah muka kamu daripada disambar oleh api sekalipun dengan sebelah buah tamak, yakni bersedekah. Maka amalan-amalan sedekah kita dapat menyelamatkan kita. Katanya Nabi, kalau mu teringat hadis ni yang aku sebut kepadamu, apabila Allah Ta'ala tanya pada hari akhirat, mu paling tak ada seorang habuk, mu dengan Allah Ta'ala sahaja, keliling api neraka. Kalau mu rasa sedekah kamu walaupun sedikit sebelah buah tamak, sedekahlah, mudah-mudahan
muka kamu dapat diselamatkan daripada api neraka. Maka kalau orang tak boleh sedekah utama, tak boleh sedekah sikit pun, maka kecek molek tak apa dah. Misalnya orang mari minta sedekah dengan kita. Kita tak ada pitih, kau tak ada gapo, tak boleh gapo dia nak beri, doa tak apa ke dia. Mudah-mudahan rezeki pak cik bertambah pada hari ni. Insya-Allah lah gini. Doa apa cerah? Tak aje beri, tak boleh juga. Kalau kita tak ada sungguh, baru kita doa. Ada orang ni doa apa cerah dia. Ada doa. Beri tak aje. Sesungguhnya kebaikan itu akan dibalas dengan 10 ganda kebajikan. Dengan 10 ganda pahala. Sehinggalah 700 kali ganda. Kita sedekah misalnya RM1, Tuhan bayar RM10 dalam akaun kita. Ada RM1 kita bayar boleh RM700. Imam Suyuti sebut di dalam kitab dia, sedekah ni banyak martabat. Pertama, 1 dibalas dengan 10. Kedua, 1 dibalas dengan 900. Ketiga, 1 sama dengan 300,000. Banyaklah. Hak paling tinggi 1 dibayar dengan 900,000. RM1 kita beri, Tuhan bayar 900,000. Gapo dia? Sedekah kepada orang alim ataupun pelajar ilmu. RM1 Tuhan bayar RM900,000. Kalau kita sedekah kepada saing kita biasa, RM1 Tuhan bayar RM10. Kita pergi kedai kopi kau misalnya, kita belanja saing kita. Tuhan bayar RM10 kita. Tapi kalau kita sedekah kepada kaum kerabat, 1 sama dengan 70, sama dengan 90. 1 sama dengan 100,000. Kalau kita sedekah kepada ibu bapa kita, 1 sama dengan 100,000. Hak paling tinggi 1 sama dengan 900,000, iaitu sedekah kepada pelajar-pelajar ilmu. Atau khutbah Nabi, kecek mengenai sedekah, kecek supaya kita selamat daripada api neraka. Ingat, Nabi SAW ni hari akhirat orang mari minta tolong dia. Hari akhirat semua orang mari minta tolong, minta syafaat daripada Nabi. Maka kalau hari akhirat tepat hok payah pun kita mari minta tolong Nabi, maka sekarang musim payah, musim Covid, musim penyakit, musim ekonomi tengah jatuh, tak si minta kau dengan Nabi. Benda-benda akhirat, benda-benda hok besar pun Nabi boleh ngejah lagi. Cekak benda bo Covid lagu ni. Cakap tak si minta dengan Nabi. Sebab itulah majlis-majlis selawat tu kita ada kerana kita nak minta tolong Nabi, bukan kata akhirat, dunia kita nak minta tolong syafaat Nabi dah, supaya Nabi minta tolong dengan Allah Taala, minta dengan Allah Taala supaya akak bala, supaya gapo dia. Sebagaimana minggu lepas kita royak dah kelebihan berselawat kepada Nabi. Katanya dalam hadis Nabi kata, kalau siapa dia berselawat banyak kepada Nabi, ada kata 1000 kali sehari, maka Tuhan akan hilangkan duka cita dia dan ampun dosa dia. Hilangkan duka cita merupakan penyakit paling besar atas muka dunia ni, serabut otak. Serabut otak, duka cita, piti hada jadi serabut. Jala belaka tu. Maka kalau banyak berselawat Tuhan hilangkan duka cita. Penyakit paling besar sekali di atas dunia lah ni, orang serabut otak, pening kepala, duka cita. Kalau kita selawat, hilang duka cita kita. Kedua, Tuhan kata ampun dosa. Ampun dosa benda paling besar sekali hari akhirat. Maka benda paling besar sekali akhirat adalah ampun dosa. Apabila Tuhan ampun dosa, agak sukalah kitanya. Tak ada lah benda yang paling kita akan berharap ketika kita duduk dalam kubur ataupun hari kiamat, kecuali diampun dosa. Maka dengan berselawat, dua benda kita boleh. Benda yang sangat dicita-citai di atas muka dunia pun boleh, iaitu hilang duka cita. Dan benda yang sangat kita inginkan pada hari kiamat, diampun dosa pun boleh. Lebih-lebih lagi musim penyakit ni, banyak-banyak munajat, tawasul dengan Nabi, berselawat kepada Nabi. Jangan tunggu hari akhirat. Akhirat memang tentu dah Nabi akan tolong. Tetapi dunia kita boleh minta tolong dah, selawat banyak. Lagu tu. Sangat rugi manusia. Sangat rugi manusia yang tahu Nabi boleh tolong dia, tetapi apabila temu dengan Nabi akhirat dia tak selawat ke Nabi. Allah rasa menyesalnya lah. Apabila akhirat kita tahu Nabi boleh tolong kita, temu dengan Nabi, Nabi kata selawat, tak selawat. Allah rugi yang berasa. Sebab itulah hidup ni biar banyak berselawat. Nabi kata orang paling rapat dengan hamba adalah orang yang paling banyak berselawat dengan hamba.
Kemudian berkhutbahlah Rasulullah pada waktu lain. Innal hamdalillah ahmaduhu wa asta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sesungguhnya pujian itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Apabila pujian itu milik Allah, tidak bererti kita tak boleh puji manusia. Tak salah. Kita puji saing kita puji siapa-siapa dia, tak salah. Tetapi semua pujian itu yang berhak adalah milik Allah Ta'ala. Kita puji seorang manusia yang baik, maka puji Allah Ta'ala sebenarnya. Kerana Allah Ta'ala yang buat dia jadi baik. Kita minta tolong dengan Allah, kita berlindung daripada Allah, daripada jahatnya nafsu kita. Nafsu jahatlah. Nafsu ni ada hak nafsu baik. Salah orang kalau orang kata jangan duk ikut nafsu ke. Nafsu tu diri kita. Nafsu hak jahat jangan duk ikutlah. Ketika nafsu kita duk tengah jahat, kita jangan ikut. Tetapi apabila nafsu kita naik kepada nafsu mutmainnah, nafsu radiyah, nafsu mardiyah, nafsu kamilah, pada masa tu kita kena turut nafsu pula. Jadi nafsu yang jahat jangan duk ikut. Maka kami berlindung daripada jahatnya nafsu kami dan kejahatan amalan kami. Orang beramal pun jahat lagi kerana tidak ada ikhlas. Jahat amalan kita, nisbah dengan Tuhan. Kalau betul-betul kita tahu hakikat martabat Tuhan ni, kita nak letak dahi depan Tuhan pun rasa segan, rasa malu. Nak sujud ke dia pun kita rasa hina benar kita ni. Tetapi kerana Tuhan buat kita tak kenal dia, maka kita rasa layak dah. Kita mengaku kita hamba Tuhan, kita mengaku kita ni kenal Tuhan. Padalah dengan apa? Dengan tidak kenal kita. Kalau kita betul-betul kenal, kita rasa tak mampu nak balas jasa Tuhan, tak mampu dah. Kehebatan Tuhan tak mampu nak buat gapo dia dah. Maka katanya ulama, hijab di antara kita dengan Allah ini ada kelebihan dia, ada hikmah dia, supaya kita rasa kita dapat tunai hak kita sebagai hamba. Kalau Tuhan buka sungguh hijab, kita tak akan rasa mampu nak tunai hak Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Siapa dia yang Allah Ta'ala beri petunjuk, nescaya tidak ada orang boleh menyesatkan dia. Kerana hidayah di tangan Tuhan. Cesak juga Tuhan yang buat. Maka apabila Tuhan beri hidayah, tak ada orang boleh menyesatkan kerana kedua-duanya daripada Allah Ta'ala. Dan siapa dia yang Tuhan telah sesatkan dia, maka tidak ada orang boleh membimbing dia. Tu kita. Apabila kita rasa hidayah dan taufik daripada Allah, minta dengan dia. Jangan kita kata hamba berkali jahat dah, berkali Tuhan takdir hamba masuk neraka. Mudah sangat nak masuk dalam neraka kita ni. Kalau bab masuk neraka minat benar pok kita ni. Jangan gaduh lagu tu, minta dengan Tuhan. Hidayah di tangan Tuhan, petunjuk di tangan Tuhan, semua benda duduk tangan Tuhan. Maka minta semua benda dengan Allah Ta'ala. Dan aku bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah, dan tidak ada, dialah tunggal, dan tidak ada syirik, tiada kongsi baginya. Sesungguhnya sebaik-baik percakapan adalah Al-Quran. Sesungguhnya telah bahagialah, telah berbahagia, telah berjayalah orang yang Allah Ta'ala hiasi hati dia dengan Al-Quran dan memasukkan dia kepada Islam selepas daripada kufur, dan telah memilih ia, Allah Ta'ala telah memilih Al-Quran itu daripada semua percakapan lain. Afdalnya baca Al-Quran. Antara kelebihan Al-Quran, Al-Quran ni akan mari kepada kita, jadi penolong kepada kita. Tepat yang pertama tu, Quran boleh tolong kita apabila kita masuk dalam kubur. Maka malaikat akan mari tanya, maka kalau orang jenis minat baca Quran, selas hari pun tak apa dah, maka Quran akan mari temu dengan malaikat. Kalau kita agak ngejah lah, apabila malaikat nak mari, maka Quran pun mari. Ada apa dia mari nak jumpa dia? Yang pun nak tanya lah. Quran kata tak payahlah, dia nak baca Quran, dia nak baca apa? Rasa mari lah. Ni Quran tolong kita dalam kubur. Ni katanya Nabi. Sesungguhnya Al-Quran itu akan datang, ya'ti yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat dan dalam kubur, syafi'an li ashabih, menjadi syafaat kepada orang yang baca Quran, orang yang beramal dengan Al-Quran. Lepas tu minta tolong dengan Quran tidak jadi kupu. Nak minta tolong dengan Tuhan lah. Beratlah orang lagu ni. Minta tolong dengan selain Tuhan jadi kupu selalu beratlah. Sunnatullah, Nabi Muhammad ajar dalam hadis, makhluk-makhluk ni ada kelebihan masing-masing.
Ulama boleh tolong kita, orang mati syahid boleh tolong kita, orang gini boleh tolong kita, Quran boleh tolong kita, jihad boleh tolong kita. Apa yang terkata dalam hadis terkata? Jangan, semua tak ada beri apa-apa kecuali Allah. Ada lagu tu. Maka tidak salah. Nah, ada orang lain ni tak boleh minta tolong kecuali minta tolong dengan Allah. Baca Quran ni ada kelebihan ni. Tak boleh. Intikad siapa dia intikad Quran tu ada kelebihan jadi kafir. Kafir dah pula. Patut Quran tak ada kelebihan supaya kecek demo apa? Nak kata kau ni. Beza percakapan manusia dengan Al-Quran. Sekalipun semua itu adalah Allah Taala yang beri kuasanya gapo, tetapi makhluk tu Tuhan tak sama. Hak ni ada kelebihan ni, ada kelebihan ni. Kayu gemungga ada kelebihan dia. Komuniti ada kelebihan dia. Kayu kokak ada kelebihan dia. Tak serupa. Serah orang wak goni wak tomie, halio, kuah. Yang lain belaka tu. Ni kata tak sama belaka. Tak ada kelebihan belaka. Syirik belaka lagu ni. Orang ni tak mengaji tauhid. Orang ni tak mengaji tauhid. Tauhid ni ada dua. Tauhid hak Nabi Muhammad ajar. Manusia ni tak sama, makhluk ni tidak sama. Ada kelebihan masing-masing. Ada ambo hak hakikat. Hak hakikat tak sedok kecek. Kecek tak boleh dah hakikat. Tapi kalau hak syariat, hak Nabi Muhammad ajar, kelebihan ada. Tak salah, tak jadi kupu. Kalau kita kata, besok kakak sup ni bubuh jadi sedak sup. Tak apa, tak jadi kupu. Orang kata, jadi syirik tu. Bubuh kakak sup jadi sedak sup. Hak tu kata semulia-mulia percakapan adalah Al-Quran. Sesungguhnya sebaik-baik percakapan dan paling indah dan paling yang disukai oleh Allah Ta'ala. Hendaklah kamu menyintai orang yang menyintai Allah Ta'ala. Ulama pesan, kalau kita tak boleh jadi wali, ataupun kita malas nak jadi wali, jangan nak marah ke Tuhan. Lah ni kita malas nak jadi wali sebenarnya. Tuhan tak buat amu jadi wali. Dah kita malah nak jadi wali, berzikir malah jadi jauh, malah tiba-tiba kita kata Tuhan malah buat kita jadi wali. Lah ni kita malah jadi wali. Okey, katanya ulama, siapa dia tak boleh jadi wali ataupun suruh payah jadi wali ataupun suruh malah kau jadi wali, paling kurang saya wali. Saya wali katanya ulama. Berapa banyak orang dapat kelebihan bukan dia wali, tapi kerana dia sayang kepada wali Allah, kekasih Tuhan. Maka apabila kita sayang wali Allah, kekasih Tuhan, maka kita ada di dalam hati wali itu. Maka wali itu tempat Tuhan duk perhati semacam. Hati dia Tuhan perhati semacam. Tiba-tiba ada muka kita sengih dalam tu. Biarlah kita kaki lipat pun, dapat nafahak, dapat pemberian daripada Allah. Maka sayanglah Allah Ta'ala dengan semua hati kamu, dengan sepenuh hati kamu. Jangan kamu rasa jemu dengan Al-Quran dan zikrullah. Dan janganlah kamu keras hati kamu. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memilih dan telah menamakan orang. Menamakan zikir, orang ahli zikir itu adalah sebaik-baik manusia, sebaik-baik amalan. Zikir dan baca Al-Quran itu adalah sebaik-baik amalan. Dan orang yang terpilih daripada hambanya. Dan yang terbaik, yang paling indah daripada percakapannya. Maka hendaklah kamu menyembah Allah dan jangan kamu mensyirikkan dia dengan sesuatu. Takutlah kamu dengan setakut-takutnya kepada Allah. Jujurlah kamu dengan Allah. Apa yang kamu sebut, apa yang kamu kata dengan mulut-mulut kamu. Hendaklah kamu saling menyayangi kerana Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah Ta'ala sangat marah orang yang memungkirkan janji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis kat tu khutbah Nabi yang pertama ketika Nabi masuk ke kota Madinah. Hadis yang ke-27. Wallahu a'lam.